Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad ni adalah angkasawan yang pertama sekali dalam dunia. Betul tak? Dan semua tu dilakukan dalam masa satu malam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dah lama dah kita tak sembang dalam episod Aku, Dia dan Islam ni. So untuk kali ni, untuk hari ni, saya bersama dengan anak buah saya ni, Radiansyah, Yen, ataupun nama glamour dia Yen. Yen berapa tahun ni umur? Yang 11. 11. Tahun ni dia jadi 5 lah. Okey, Yen dah jadi 5 dah, 11 tahun. Alhamdulillah, untuk episod kali ni kita nak sembang-sembang pasal Isra dan Mi'raj. Sebab apa Isra dan Mi'raj ni? Sebab hari Khamis ni bersamaan dengan 8, 9, 10, 11 hari bulan 3 adalah bersamaan dengan 11 bulan 3 bersamaan dengan 27 Rejab, iaitu tarikh Isra Mi'raj tahun ni. Jadi kan, Yen, macam mana? Yen tahu tak apa Isra Mi'raj ni? Tahu? Tahu? Okey, cerita sikit. Nabi Muhammad dia pergi menjumpa kepada Allah, supaya nak menunaikan solat. Okey, dia dapat perintah solat dulu kan? Ya. Dapat perintah solat, lepas tu dia turun bawah kan? Dia turun bawah sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa suruh kurang lagi, dan Nabi Muhammad telah pergi atas balik dan mengurangkan. Lepas tu patah balik, Nabi Musa tetap suruh kurangkan lagi. Sampai ke 5. Sampai dah 5 solat, Nabi Muhammad telah malu nak menjumpai Allah. Betul, sampailah sekarang kita dapat dah 5 waktu solat. Jadi saudara-saudari sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ni memang kita semua tahu. Di antara peristiwanya adalah kita dapatnya perintah daripada Allah. Nabi Muhammad dapatnya perintah daripada Allah untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Jadi apa yang kita akan sembangkan berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj ni, apa itu peristiwa Isra Mi'raj, apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ni berlaku pada tarikh 27 Rejab pada tahun 12 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau nak ikutkan tahun Masihi, pada masa itu lebih kurang bersamaan dengan 622 Masihi. Isra dan Mi'raj ni juga berlaku 1 tahun sebelumnya peristiwa hijrah Nabi kita. Dan juga peristiwa Isra Mi'raj ni juga adalah satu peristiwa, satu perjalanan yang Allah jalankan untuk Nabi kita, sebab untuk nak menggembirakan hati Nabi kita. Sebab pada tahun yang sama juga Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang dia sayangi, iaitu pakcik dia dan juga isterinya, iaitu Abu Talib dan juga Siti Khadijah. Jadi memang Allah membawa Nabi daripada kota daripada kota Mekah tu ke Baitul Maqdis, dan seterusnya naik Mi'raj ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Dan peristiwa ni memang kata untuk di antara sebabnya adalah untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Nabi Muhammad ni ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ni ada 2, iaitu Isra dan Mi'raj. Isra ni adalah perjalanan yang darat dah sebenarnya, ditemani dengan Jibril dan juga menunggang buraq daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dan seterusnya daripada Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Mi'raj, naik ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Jadi kita nak ambil kisah ibrah sedikit dengan apa yang berlaku ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kita Isra tu bersama dengan Jibril tu daripada kota Mekah tu, daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, banyak juga peristiwa-peristiwa yang berlaku. Di antaranya Nabi kita singgah ke Madinah, dan di situ Nabi kita dibawa, ditunjukkan macam mana kota Madinah tu, sebabkan tahun akan datang tahun lepas tu Nabi akan hijrah ke kota Madinah. Dan seterusnya daripada kota Madinah tu, di antara peristiwa seterusnya, Nabi kita singgah di Bukit Tursina.
Dan masa di Bukit Tursina tu adalah di Mesir, dan juga di situ juga adalah tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Dan seterusnya ada lagi satu peristiwa yang boleh dijadikan ibrah untuk kita juga, adalah peristiwa dalam perjalanan Nabi untuk sampai ke Masjidil Aqsa tu. Nabi kita dengan Jibril ni lalu di satu kawasan pemakaman, dan di situ, di kawasan pemakaman tu, Nabi kita terbau satu bauan yang wangi, bau macam kasturi. Dan dari situ Nabi kita bertanya kepada Jibril, kata Jibril, apa yang berwangi tu? Dan Jibril kata, wangi itu datang daripada satu makam, iaitu yang pemiliknya adalah Masyitah dan juga anak-anaknya. Dan siapakah Masyitah ni? Masyitah ni adalah seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah ketika zaman Fir'aun lagi, dan dia merupakan salah seorang pelayan istana, pelayan diraja lah masa zaman Fir'aun tu, yang Fir'aun dan juga Asyah, iaitu isteri Fir'aun. Jadi Masyitah ni lebih dikenali sebagai tukang sikat raja lah. Dan nak dipendekkan cerita, ketika Masyitah ni menyikat rambut puteri Fir'aun ni, salah seorang puteri Fir'aun ni, sikat tu terjatuh. Bila sikat tu terjatuh, dia secara tak sengaja terkeluar pada mulut dia perkataan Bismillah. Jadi puteri Fir'aun ni terkejut dah. Dan dia kata, siapa Allah tu? Tapi pada mulanya Masyitah enggan untuk menjawab. Tapi setelah didesak, dia katakan, Amba itu adalah Tuhan aku, Amba itu adalah Maha Esa. Jadi puteri Fir'aun ni marah lah. Terus dia report dekat bapak dia. Bila dia report, terus Fir'aun jatuhkan hukuman. Jadi arahkan orang kanannya, iaitu Hamam, melaksanakan hukuman kepada Masyitah dan juga ahli keluarga dia. Masyitah pada tu ada 4 orang anak, bersama-sama dengan suaminya lah. Jadi di depan Hamam tu, Hamam sediakan satu kawah besar. Dalam kawah besar tu ada minyak banyak. Jadi dia hukumannya adalah orang satu keluarga akan dicampak ke dalam minyak tu. Dan bermulalah hukuman dijatuhkan. Mula suaminya dicampak, lepas tu anak-anaknya dicampak. Memang Masyitah masa tu nampak lah yang anak-anak dia, suami dia memang tengah menggelegak lah, kena minyak panas kan. Dan pada ketika sampai giliran Masyitah tu, Fir'aun dengan Hamam ni, dia masih lagi menggertak, menguji lagi keimanan Masyitah ni. Dia kata kepada Masyitah, adakah engkau ingin adakah engkau ingin menolak Allah lah kan? Jadi menguji keimanan Masyitah lah kan. Jadi Masyitah masa tu dah ragu-ragu dah, sebab dia dah ada rasa was-was semua kan. Dan tu salah satu karamah yang Allah bagikan kepada peristiwa ni. Allah berikan karamah tu kepada bayi, bayi yang digendong Masyitah masa tu, anak dia yang keempat tu. Dan bayi tu boleh bercakap. Dan ketika tu bayi tu bercakap, jangan risau wahai ibuku, syurga menanti kita. Lebih kurang macam tu lah ayat dia kan. Jadi bila Masyitah dengar anak dia yang baby tu boleh bercakap macam tu, terus hilang keraguan dia. Dan dia pun dengan rela hati terjun ke dalam kawah tu. Dan ada satu riwayat juga menceritakan masa dia terjun tu, dia tak rasa pun panas kawah minyak panas tu. Sebab sebelum dia masuk dalam minyak panas dia, Allah dah tarik dah roh dia. Dan sebab itulah Allah bagikan karamah tu sampai sekarang. Sampai Nabi kita lalu dekat makam Masyitah tu, bau wangi dia memang wangi sangat lah. Sampai Nabi kita pun boleh bau benda tu kan. So tu adalah satu ibrah dari satu segi ujian keimanan lah. Dan seterusnya, sampainya Nabi kita di Masjidil Aqsa, Nabi kita tambat burak di salah satu masjid yang berada di Baitul Maqdis tu. Dan masjid di Masjidil Aqsa tu juga dinamakan sebagai Masjid Burak. Dan di situ memang ditambat burak tu lah. Dan salah satu peristiwa lagi,
sebelumnya Nabi kita Mi'raj, Nabi kita menunaikan solat sunat 2 rakaat dan mengimamkan sebanyak 124,000 Nabi pada ketika itu. Di Masjidil Aqsa tu, besar tu, Nabi kita mengimamkan seramai 124,000 Nabi yang lain. Jadi dia solat yang macam mana kan? Kita benda tu kita ambil sebagai satu maklumat yang sahih lah. Macam mana keadaan Nabi-Nabi yang datang tu apa semua kan. Itu kita jangan fikir lah macam mana kan. Dia datang dari segi roh ke macam mana kan. Sebab kita tahu yang pada masa tu yang ada, yang hidup masa tu hanya Nabi Muhammad je. Nabi-Nabi yang lain kebanyakan dia dah wafat. Yang tinggal pun yang hidup Nabi Isa yang dah dibawa ke langit. Dan juga Nabi, kalau tak salah ada lagi seorang Nabi, iaitu Nabi Khidir yang masih hidup lagi masa ketika itu, yang ditangguhkan ajalnya. So tadi ada beberapa peristiwa lah yang kita boleh ambil ibrah, supaya dapat menambahkan lagi kita punya keimanan. Peristiwa Nabi kita untuk bawa hijrah, lepas tu hijrah ke Madinah, lepas tu peristiwa Nabi kita melihat tempat Nabi Musa terima wahyu, peristiwa ujian keimanan Masyitah, dan juga Nabi kita menjadi imam pada 124,000 Nabi yang lain. Dan itu menunjukkan yang Nabi kita ni adalah penghulu segala Nabi. Dan selepas tu habis peristiwa Isra'. Isra' ni adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menaiki burak dan ditemani oleh Jibril. Ada lebih kurang dikira sepanjang 1,239 km jarak. Dan seterusnya daripada Masjidil Aqsa tu, Nabi kita ni Mi'raj. Mi'raj ni maksud naik ke atas. Naik ke atas ni, naik ke atas ke langit. Langit pertama sampai langit ke-7, sampailah ke Sidratul Muntaha. Masa Nabi kita naik ke langit pertama bersama-sama dengan Jibril, Jibril ketuk pintu dan ada orang jawab dalam tu. Dia tanyakan, siapa tu? Dia kata, aku adalah Jibril. Lepas tu orang yang di dalam tu bertanya lagi, kan, engkau datang dengan siapa? Dan Jibril menjawab, yang aku datang bersama dengan Muhammad. Lepas tu orang yang dalam tu tanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Dan Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Dan ini semua adalah datang daripada hadis sahih yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Jadi bila Nabi Adam di langit pertama, dia jumpa Nabi Adam. Bila Nabi Adam dengar dia dah diutuskan, Nabi Adam pun terus buka pintu dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Dan Nabi Adam mendoakan segala kebaikan buat Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Nabi Adam naik ke langit kedua. Naik langit kedua, dia jumpa pula Nabi Muhammad. Baik yang ingat. Nabi Muhammad naik ke langit kedua bersama dengan Jibril. Di langit kedua, yang tahu ada jumpa siapa? Saya jumpa Ibrahim. Belum. Langit ketujuh. Langit kedua dia jumpa seorang pakcik dan juga anak buah dia. Macam dia dah, dia dengan cik. Iaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. So masa tu dia jumpa Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Dan pada sama juga dialog dia lebih kurang sama juga. Dan orang yang Nabi Isa dan Nabi Yahya di dalam tu dia tanya, kan, dia tanya siapa tu? Jibril jawab, aku adalah Jibril, datang dengan Nabi Muhammad. Dan lepas tu dia tanya juga, adakah Nabi Muhammad dah diutuskan? Dan Nabi jawab, ya, dia telah diutuskan. Dan diorang pun buka pintu. Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit kedua. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lepas tu Nabi Isa dan Nabi Yahya pun sama juga, dia doakan segala kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Muhammad naik ke langit yang ke-3. Langit ketiga dia jumpa siapa kan? Nabi Yusuf. Langit ketiga dia jumpa Nabi Yusuf. So dialog dia pun lebih kurang sama juga. Lepas tu Nabi Yusuf pun buka pintu bagi masuk. Lepas tu Nabi Yusuf pun sama doakan segala kebaikan buat Nabi Yusuf. Lepas tu dia naik lagi langit keempat. Langit keempat dia jumpa siapa? Idris. Dia jumpa Nabi Idris, kan. Pun sama juga dialog dia, kan. Tanya siapa, adakah Nabi Muhammad dah diutuskan? Lepas tu dia buka pintu. Lepas tu sama juga dia doakan segala kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas tu naik langit kelima, jumpa siapa? Harun. Nabi Harun. Pun sama juga, kan. Nabi Harun pun mendoakan segala kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu seterusnya dia naik ke langit ke 6. Jumpa Nabi Musa alaihi salam. Pun sama juga, Nabi Musa alaihi salam mendoakan segala kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu naik ke langit ke 7. Dan di langit ke 7 ni baru dia jumpa Nabi Ibrahim. Masa dia jumpa Nabi Ibrahim ni, dia nampak Nabi Ibrahim, ada riwayat menceritakan dia nampak Nabi Ibrahim ni bersandar di Baitul Ma'mur. Dan pada ketika itu Baitul Ma'mur dikelilingi 70,000 malaikat bertawaf kelilingi Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat akan mengelilingi Baitul Ma'mur dan keluar dan tak datang lagi. Maksudnya berganti-gantilah 70,000 setiap hari, 70,000 malaikat yang lain datang. Tawaf, tawaf. So masa dia nampak tu, dia nampak Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim tu ada dia mengatakan Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim tu persis muka dia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam sama juga Nabi Ibrahim doakan segala kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya selepas tu Nabi kita naik ke Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha ni Jibril dah tak boleh teman dah. Memang Jibril kata Nabi Muhammad je yang boleh naik. Dan Nabi Muhammad naik ke atas, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika tu juga Nabi kita dapat apa? Dapat perintah kan? Dapat perintah apa? Dapat perintah solat fardu 50 waktu, betul tak? Betul, 50 waktu. Dia dapat perintah solat fardu 50 waktu. Dapat perintah solat fardu 50 waktu. Okey, Nabi pun turun. Lepas tu dia jumpa Nabi Musa. Bila jumpa Nabi Musa kata apa? Dia suruh bertemu Allah balik untuk dikurangkan menjadi 5 waktu. Dikurangkan. Untuk dikurangkan kan. Lepas tu Nabi kita naik, jumpa balik Allah. Okey, Allah pun kurangkan 5 waktu. Jadilah 45 waktu masa tu. Turun lagi, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata naik balik. Betul tak kan? Betul. Kurangkan lagi. Jadilah kurang 5 kan. Sampailah tinggal 5 waktu. Bila tinggal 5 waktu je kan, turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata lagi pergi balik kan, untuk kurangkan lagi. Tapi masa tu Nabi Muhammad dah berkata kepada Nabi Musa yang dia dah malu untuk menjumpa Allah, untuk kurangkan lagi kan. Jadi pada itu juga, pada masa juga Allah berfirman yang setiap, ada hadis menyatakan setiap satu waktu solat fardu bersamaan dengan 10 kali solat fardu yang lain. Jadi walaupun kita disyariatkan 5 kali waktu solat fardu, tapi sebenarnya 5 kali solat fardu kita tu bersamaan dengan 50. Banyak tu. Bersamaan dengan 50 solat waktu yang kita buat. Dan ada lagi ditambahkan, dan Allah juga menyatakan yang sesiapa yang melakukan kebaikan, setiap satu kebaikan akan digandakan 10 kali. Sesiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan akan digandakan 10 kali pahala. Dan sesiapa yang berniat untuk jahat, melakukan kejahatan, selagi dia tak melakukan kejahatan, dia tak dapat dosa. Tapi bila dia lakukan juga kejahatan tu, dia dapat satu dosa je. Tengok betapa pemurahnya Allah tu, betul tak kan? Jadi kat situ kita nampak kisahnya yang Nabi Musa ni dah tahu dah yang solat walaupun 5 waktu tu akan menjadi satu beban yang besar pada umat-umat yang zaman sekarang ni. Sekarang ni pun kita tengok kan, kita nak didik macam anak buah saya ni nak suruh solat 5 waktu kan, susah kan? Senang lah. Senang lah. Okey, bagus. Kan? Okey, alhamdulillah dia kata senang. Semoga dia istiqamah lah kan. Dan ada juga di antara peristiwa ketika Mi'raj tu, Nabi kita dibuat macam tu, buat tour visit lah. Dia buat tour visit, pergi tengok syurga, pergi tengok neraka. Daripada gitu bila dia tengok neraka, dia nampak siapa yang ada dalam neraka tu. Ramai orang-orang perempuan kan. Yes, banyak orang perempuan. Ramai orang perempuan dalam neraka. Lepas tu dia tanya, tengok lagi siapa kan? Dia nampak ramai orang-orang kaya kan. Orang kaya. Tapi bila tengok dalam syurga, siapa yang ada dalam syurga? Ramai orang-orang yang miskin. Kan, betul? Lagi apa lagi yang dia tahu? Tak ada. Okey. Jadi tu sebenarnya sedikit lah berkenaan perjalanan Nabi kita Isra' dan juga Mi'raj lah. And so semoga Isra' dan Mi'raj kali ni pada tahun ni, dan dengan walaupun kita tengah sibuk dengan COVID ni, menjadi satu
menjadi satu iktibar kepada kita lah. Jadi iktibar dan menjadi pengajaran untuk kita meningkatkan lagi keimanan kita, dan seterusnya kita menjadi seorang Muslim yang mukmin dan bertakwa. Kita mengucap syahadah baru jadi Muslim, belum tentu kita mukmin lagi. Kena tambah ilmu lagi, kena kenal Allah lagi. Jadilah kita seorang yang mukmin. Lepas tu kita kena tetap istiqamah dengan amalan kita, jauh daripada larangan Allah. InsyaAllah kita akan jadi orang yang bertakwa. Dan bila Nabi dah selesai mendapat syariat solat perintah daripada Allah tu, turunlah Nabi ke bumi. Dan dikatakan dan diceritakan yang jarak di antara satu langit ke satu langit tu, umpama macam kita dari sini ni sampai ke penghujung galaksi tu. Macam kita galaksi Bima Sakti kan. Kita sekarang ni bumi. Lepas bumi apa? Marih kan, Marih, Mustari apa semua sampai ke Pluto kan, sampai ke penghujung tu. Itu baru langit yang pertama. Tengok berapa jauh dulu. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad ni adalah angkasawan yang pertama sekali dalam dunia. Betul tak? Betul. Dan semua tu dilakukan dalam masa satu malam je. Dan Nabi kita daripada Masjidil Haram tu sampai ke Sidratul Muntaha tu, dia patah balik, dia sampai balik ke Masjidil Haram tu sebelum fajar. Tu perjalanan tu. Lebih kurang macam tak sampai dalam 12 jam lah. Dan burak tu punya laju tu memang kata dahsyat lah burak tu kan. So kat sini Allah nak tunjukkan betapa besarnya dia, betapa hebatnya dia, betapa berkuasanya dia kan. So kita ni sebagai hamba ni kenalah sentiasa sedar diri dan sentiasa tingkatkan iman kita. Dan macam saya cakap tadi lah, jadikanlah diri kita ni hamba yang sentiasa bersyukur, yang sabar dan ikhlas, dan sentiasa mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Isra Mi'raj yang akan berlangsung tak lama lagi pada hari Khamis, betul tak? Hari Khamis Tengah malam, sebelum subuh. So dia kalau tahun ni, tahun 2021 ni, Isra Mi'raj akan berlangsung pada 11 hari bulan, iaitu hari Khamis. Tapi kalau kita ikutkan kalender Islam, kalender Islam ni dia akan bermula dengan Maghrib. Jadi Isra Mi'raj pada tahun ni dia akan bermula pada Maghrib, hari Rabu, 10 hari bulan, sampailah keesokan harinya, pagi kan, sampai fajar kan. Jadi kita Isra Mi'raj kali ni ambillah peluang, tambahkan amal ibadat, dan mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jadi hamba yang sentiasa bersyukur. Ada lagi? Ingat lagi? Beri sekejap. Alhamdulillah, tadi sedikit perkongsian berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Jadi kita akhiri episod kali ini dengan satu hadis. Hadis kali ini kita bagi adik Ian baca. Okey, Ian baca. Maksud hadis dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, aku telah didatangi Jibril membawaku kepada seekor buruk, iaitu sejenis haiwan berwarna putih dan lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil dari bagal. La dapat melompat sejauh mata memandang, la merendahkan tubuh sehingga perut tersebut mencecah bumi. Baginda SAW bersabda lagi, tanpa membuang masa aku terus menungganginya sehinggalah sampai ke Baitul Muqaddis. Baginda SAW bersabda lagi, sampai di sana haiwan itu tuku tambatkan di tambatan yang biasa digunakan para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat di situ sebanyak 2 rakaat.
Setelah selesai, aku terus keluar. Secara tiba-tiba Jibril datang membawa 2 buah bekas. Yang satu bekas berisi arak dan Yang satu lagi berisi susu. yang satu lagi berisi susu. Aku memilih susu. Lalu Jibril alaihissalam berkata, engkau telah memilih fitrah. Lalu Jibril alaihissalam membawa aku naik ke langit. Ketika Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu kedengaran suara bertanya. Siapa kamu? Jibril yang menjawab, aku Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapa sama kamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Setelah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Tanpa disangka aku berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyambutkan dan mengucapkan selamat datang kepada aku serta mendoakan semoga beroleh kebaikan. Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril alaihissalam meminta supaya bukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah ia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibuka kepada kami. Ketiga, aku bertemu dengan 2 orang anak dan pakciknya, iaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutkan dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapa kamu? Dijawabnya, aku Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibuka kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, tanya dia telah dikurniakan sebahagian dari keindahan. Dia telah Jadi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, pintu telah dibuka. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata dia telah dikurniakan sebahagian dari keindahan. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Lalu aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril alaihissalam meminta supaya dibuka pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril alaihissalam tanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Jibril alaihissalam tanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan pada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami telah mengangkat dia Idris ke tempat yang tinggi darjatnya. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Surah Maryam ayat 57. Yang tadi tu. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril alaihissalam bertanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Jibril alaihissalam bertanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibuka kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa naik lagi ke langit ke-6. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril alaihissalam tanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad.
Jibril AS tanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril AS jawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami ketika aku bertemu dengan Nabi Musa AS, dan dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril AS meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril AS tanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril AS jawab, Muhammad. Jibril AS tanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril AS menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibuka kepada kami ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Ma'mur, di mana 70,000 malaikat setiap hari masuk ke dalamnya dan mereka tidak pernah kembali lagi dari situ. Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha, mendapatkan sebatang pohon yang daun-daunnya besar umpama telinga gajah, manakala buahnya bulan sebesar tempayan. Setiap kali ia tertutup dengan kehendak Allah, ia berubah sehingga tidak satu pun makhluk Allah yang sanggup mengungkapkan keindahannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepadaku, mewajibkanku solat 50 kali sehari semalam. Sesudah itu aku turun dan bertemu Nabi Musa AS. Dia bertanya, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Jawabku, solat 50 kali. Kata Nabi Musa AS, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku sendiri telah mencuba terhadap Bani Israel dan memberitahu mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam kepada dia, kembali kepada Tuhan. Lalu aku memohon, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan 5 waktu solat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu solat dariku. Nabi Musa AS berkata, umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, baginda sallallahu alaihi wasallam tak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa AS, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan hanyalah 5 waktu sehari semalam. Setiap solat fardu sama nilainya dengan 10 ganjaran. Oleh yang demikian, berarti 5 waktu solat fardu sama dengan 50 solat fardu. Begitu juga sesiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, saya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, sesiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, saya tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Baginda sallallahu alaihi wasallam turun sehingga sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu aku memberitahu kepadanya, Nabi Musa alaihi salam masih lagi berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Baginda menyahut, aku terlalu banyak berulang-alik kepada Tuhanku meminta keringanan sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Hadis sahih nombor 234, bab Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dan kewajiban solat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga perkongsian kali ini menjadi titik nota kepada kita untuk meningkatkan lagi kita punya iman. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد النبي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنه منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم.